Berbalik kepada isu yang ditimbulkan oleh Pegidah, rakan-rakan saya juga, sahabat-sahabat saya juga, mungkin apa yang berlaku, saya percaya ini isu sebenarnya adalah misunderstanding, salah faham sebenarnya. Hari ini saya secara terbuka di hadapan pihak media. Bagi saya sebagai seorang pembikin filem, saya sentiasa meliti waimah anak saya Syamsul berusia 20-an mengarahkan filem. Saya sentiasa memantau pergerakan dia. Kadang-kadang kata bual yang dilontarkan juga saya mengambil kira. Saya lah orang menjadi orang yang menjadi penapis filem dalam filem-filem anak saya. Kerana saya juga banyak berpaksi kepada filem-filem bercorak masyarakat, kepolisian, soal law, orang kata apa, law and order dan sebagainya. Sebab kita melahirkan filem bukan semata-mata untuk kita cari duit saja. Kita harus ada tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Kita harus menyampaikan mesej kepada masyarakat supaya masyarakat menerima mesej kita itu dengan tidak langsung. Hari ini tak boleh lagi kita nak berkhutbah dalam filem. Saya juga menghadapi konflik yang besar dengan anak saya Syamsul. Saya buat dialog-dialog saya, dia tak pakai. Saya sebenarnya boleh katakan banyak jugalah konflik dengan dia. Tetapi saya lupa, rupanya saya telah menjangka usia hampir 60 tahun. Usia 60 tahun tidak sama dengan usia budak 20-an, 30-an. Dan mereka ni merupakan mewakili generasi baru. Mereka telah melalui satu proses, satu anjakan paradigma. Dan kita yang lama harus hormati dan jangan lari daripada batas-batas yang telah kita sediakan sebelum ini. Dari segi sensitiviti agama, soal perkauman, elakkan. Ini tidak pernah saya timbulkan dalam filem-filem saya. Justru berkait dengan isu yang timbul pada hari ini, dengan rendah hati saya mengulurkan tangan kepada Pegidah, sahabat-sahabat saya di sini, tanda persahabatan saya, dan secara open saya mengatakan, boleh katakan ini satu declare bahawa dengan nama Tuhan, demi Allah, saya tidak pernah ada niat walau sebesar kuman sekalipun untuk mensendakan Pegidah, waimah apa sekalipun, dalam percara sekalipun. Kenapa digambarkan dalam filem itu ada satu rekaan dan tidak ada kena-mena. Saya pun tak tahu langsung benda-benda yang tersebut. Tapi mungkin apa yang berlaku itu ada ahli-ahli Datuk yang terkena tempias terasa. Kadang-kadang saya sendiri pun apabila Zizan dengan Johan buat lawak kan, dia bersenda saya tu. Dia bersenda ke saya, Syamsul. Isteri saya dia tak marah lah, mula lalah dia kata tak tahu apa ni duit apa ni Datuk. Isteri dia seban, apa benda bercakap ni, bila sepatutnya simpan duit you dia. Ini isteri saya reaksi. Dia kata, come on lah, ini wayang dia nak buat joke ni, nak ambil hati ni, apa cerita ni. Oh tak boleh kena komplain dia. Itu isteri kita berlaku kepada saya. Dia kata janganlah marah. Apa jadi benda-benda ni lah yang sebenarnya berlaku secara tidak langsung, tidak disengajakan. Saya percaya pihak Pegidah pun tak sengaja. Sebab Datuk pun nak menjaga hati Datuk bukan seorang, ramai. Tak boleh puas hati. Anak-anak saya pun banyak kena juga nak puas hati dia. Pelakon-pelakon saya pun sama. Jadi itulah saya buat declaration tadi bahawa pihak Scope Production dan mungkin juga pihak apa ni daripada Metro yang saya jemput hari ini, sahabat saya juga, tidak ada apa-apa niat nama itu untuk menjatuhkan sesiapa, untuk menyindir sesiapa. Kalau pelakunya itu adalah itu secara kebetulan dalam filem. Kerana sudut filem kita harus kaji bahawa filem harus dipandang dari sudut cinematic point of view. Bahasa filem tidak boleh seperti bahasa di luar. Hari ini bukan zaman 40 tahun, 30 tahun dulu, apabila kita gangster bercakap, contoh saya bagi, gangster dia kata kau tu galak cakap saya. Dia kata Datuk, bahasa Syamsul ni lain. Masa dia buat cerita Bayangan Maut, saya jadi hero, dia jadi grup tahun 1990.
Dia kata, mari aku kirimkan kau ke neraka. Dia galak purba dulu boleh. Orang tak main lagi, orang geli. Kata, sebab zaman tu, yes, kita gunakan bahasa daripada bahasa baku, bahasa daripada orang bahasa, berkamus dia orang bahasa. Kerana kita ada protokol yang kita ikut. Saya ni because daripada sekolah, orang kata daripada bawah sampai ke atas, kita melalui proses tu. Tapi proses dunia dah berubah pada hari ini. Perkembangan teknologi IT dengan adanya internet, lembaga penapis juga agak open kali ini. Dulu filem-filem saya sentiasa dipotong. Dia kata, Datuk Yusof, jangan tunjuk ni. Saya ingat lagi, kita buat satu filem, perempuan tu, girlfriend dia, boyfriend dia keluar dengan girlfriend dia. Boyfriend dia nak projek dengan girlfriend dia. Apa dia buat? Dia letak di company, apa tu, macam pil dan minuman. So yang girlfriend dia minum, girlfriend dia terogol. Saya ingat lagi, pengerusi bagi penapis pada ketika itu marah saya. Apa ni Aslam, kamu mengajar orang ni? Saya kata, Datuk, itu kita nak mengajar supaya dia hati-hati. Dia suruh potong. Saya sedih pada ketika itu. Tapi saya terima lah, kita akur dengan kehendak pihak penapis. Tapi hari ini, perkembangan teknologi dengan adanya dunia IT, ya, kita ada internet, kita ada Facebook dan sebagainya, perkembangan ini dah berubah. Kita boleh tengok macam-macam. Tapi tidak semestinya apa yang buruk internet itu boleh kita paparkan dalam filem. Tidak. Yang baik kita ambil. Tapi ada batas-batasnya. Dan apa saja filem, dalam apa konteks filem sekali yang kita hasilkan, kita harus melihat konklusi dia, conclusion dia. Sebab tu apabila dalam babak akhir filem KL Gangster, saya bagi tahu anak saya, filem harus ada message yang nak disampaikan. Dia kena tahu narration. Sebab tu suara narration VO tu menjelaskan selepas kumpulan gangster tu habis, ini saya cerita pasal filem saya, di mana akhirnya dia tertangkap, dia balik ke penjara, dan dia nak minta pengampunan daripada ibu dia, dan yang paling penting daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mesej yang kita sampaikan. Jadi setakat tu sajalah ucapan saya, ya, pertengahan saya. Saya harap pihak-pihak yang mendengar tu dapat satu input daripada apa yang saya luahkan. Ini datang daripada hati kecil saya. Tidak ada niat untuk menyinggung mana-mana pihak sekalipun. Dan saya harap kepada sahabat-sahabat saya, kepada Datuk, kepada AJK, Pekidah, ya, pada majlis pada hari ini, hari Jumaat, kita harap ia dapat diselesaikan dengan baik, dengan rasa kedah diri atas semangat keislaman, semangat kemelayuan kita sebagai orang Malaysia, sebagai bangsa yang bermaruah, sebagai bangsa yang dihormati. Apa yang kita lakukan demi kebaikan semua pihak. Sekian, terima kasih. Berjumpa, bertanyakan hal-hal semasa isu KL Gangster. Ya, masalah dia, Metro mengatakan saya akan saman dia, kod artikel semua itu tak betul. Metro tolonglah jangan mengucap-kacirkan pergaduhan yang macam ni. Tak baik sebenarnya. Dia berkata kami ada kod artikel mendatang. Apa jadah, apa benda? Benda tak ada apa, it's nothing. Kita bercerita tentang KL Gangster. Dalam Metro dia bercakap isu ni apa, what is the story. Metro nak apa? Nak cerita macam mana dia boleh. Huraian ni saya buat di dalam majlis bersama banyak TV3 ke, TV9 ke, Melodi. Saya dah terlalu banyak saya interview. Saya tidak menyentuh tentang nak saman dan kod artikel, tidak wujud di dalam percakapan sebenarnya. Dan in fact, saya pun di TV Metro pun dia cover balik itu dah okey saya rasa. Dan banyak juga Metro buatkan saya panas. Orang membelagakan saya dengan isu Aslam. Sebenarnya tidak. Dia tak berlaku, tapi dilakukan dengan tak sengaja. Ini salah satu benda yang tak bagus. Macam utusan yang Datuk Syamudin dah bagi warning tertentu, star, mungkin Metro pun patut kena bagi warning dia tu. Jangan ajar kami jahat. Kami nak kata gangster lah pada buat. Kita terpaksa tengok hakikat yang dikatakan oleh masyarakat.
Pakida gangster 3 kali, Lang Gajah mafia gangster. Pau ni macam cerita tu kan. Saya tidak mau meniru isu mana-mana pihak. Isu saya satu. Mungkin di dalam skop production banyak anak yang saya ahli Pakida yang mengetahui asal usul Pakida. Poin dia senang saja. Saya tak mahu tempuh lain-lain hal. Dan saya tak mahu tempuh isu David Teo kah kongsi itu kemudian saya tempuh KL Gangster. Cuma yang saya marah menggunakan agenda apa tu? Diperbodoh-bodohkan dalam film tu. Tak, kenapa tidak menggunakan kata lain? Hello bro, long time no see ke, whatever is that. You can talk, what you to talk. Tapi bagi kami Pakida, perkataan Pakida, agenda tu satu nama. Yang mana ahli Pakida patut tahu. Kenapa dalam ada ahli Pakida? Takkan sampai bodoh apa tak tahu nak cakap apa itu Pakida. Ini luahan hati ayah, minta maaf kalau terkasar. Tak lagi wartawan, no problem. Kena hentam, kena tanya, no problem, kita boleh jawab. Cerita dia agenda. Bila sebut agenda Abalo, Abang Kaus lagi, memang ada. Dalam Pakida memang ada nama-nama tu. Ada orang komplain kenapa tak ada pattern. Tak ada pattern, memang tak ada pattern benda ni. Dalam Pakida semua tahu agenda. Agenda ni satu pemimpin. Dah hormat kan, tak hormat itu terpulang. Kalau kita 3 line, memang batu kek ada 3 line. Putih, banyak. Begitu je masyarakat bercakap 3 line Pakida gangster. Itu saya orang kata-kata lah. Sebenarnya KL Gangster ni saya puji satu filem Melayu yang paling mantap dari segi segala-galanya, baik fighting, baik apa-apa yang ada dalam filem tu. Cuma yang saya marah sebagai orang lama dan orang tua, sebenarnya saya pun tak tikam ni sebenarnya. Tapi bila saya telefon ayah lama, ayah nak gajah kau tidur kan, apa cerita sebenar-benarnya, itu saja. Saya tak mempertikaikan lain hal, saya tak bergaduh dengan orang hal. Saya pertikaikan ayah, itu saja. Dan saya datang ke sini pun, kalau Datuk Usul Asal dia minta maaf, terpulang, tak boleh pun, no problem. Itu isu sebenar-benarnya. Isunya agenda. Kita tak mahu guna. Kenapa tak guna perkataan lain pada agenda? Macam Farid kami bercakap dalam metro, dia kata kami ni mencari kesimpulan. Whatever you kata, you kata lah. Itu hak masing-masing. Hak manusia bercakap, kerana mulut tak boleh tutup. Dia selalu buka macam tu. Mulut perempuan dia dah atas. Pet. Macam suami isteri kita kan. Jadi cakaplah apa kamu nak cakap. Tapi Farid kami berkata, apa hal, apa problem? Cakap nak guna balung kalung. Walhal Farid kami pun salah seorang ahli Pakida, anak arwah Pak Tandin. Kalau mereka kongsi ni, minta maaf dari Teo, sorry to say that, banyak betul fakta-fakta yang dalam perjuangan. KL Gangster tak banyak, cuma sikit-sikit. Tapi cuma dia menggunakan agenda. Yes, macam kau kongsi lagi dahsyat. Keteribaan agenda kampung baru. What is that, man? Kenapa tidak menggunakan perkataan lain selain daripada perkataan tu? Itu isu sebenarnya. Kalau Farid kami tak mahu minta maaf, itu hak dia. Saya kena bercakap benda ni atas fakta. Dan saya diamanahkan oleh ayah-ayah lama. Mana-mana orang Pakida berkata, tak apa, mereka fahamkan itu apa Pakida. Mereka diberi dijanji dengan Al-Quran, berjanji dengan Allah Ta'ala, kami buat, diamanahkan. Dia kena faham ayat-ayat semua. Dalam skop production, banyak ada ayat-ayat anda, Abang Long ke, Abang Kausan yang berlakonkan dalam tu. Kenapa mereka tidak beri penerangan kepada Datuk ke, kepada anak mereka, benda-benda ni berlaku. Itu saja isu saya. Dan isu tak ada. That is the point. That is the main point I got to talk to you. Itu ya. Assalamualaikum.